Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan ruang kepada saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan yang sulung bagi mesyuarat yang kedua ini yang akan menyentuh rang Undang-Undang Insolvensi Pidaan 2023 yang berkenaan dengan kemaskini beberapa perkara yang terdapat dalam RUU tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak ambil kesempatan ini menyentuh isu insolvensi itu secara makro yang seperti dibahaskan oleh ahli-ahli di Dewan Negara yang mulia ini, bahawa kita tahu ramai rakyat di negara kita terutama yang berada dalam umur yang sepatutnya mereka menyumbang kepada negara dan terutamanya pembangunan ekonomi iaitu 35 tahun yang ke atas digolong sebagai teramai dalam kategori kebankruptan di negara kita. Kemungkinan besar mereka tersangkut dalam kemudaratan kesihatan kewangan disebabkan oleh keadaan ekonomi, keadaan pandemik, keadaan yang tidak susunan kewangan mereka yang seperti dengan izin dominant effects. Maka apa yang perlu kita tengahkan kepada mereka adalah dua perkara. Satu ialah penerapan pengetahuan yang berkenaan dengan kesihatan kewangan itu adalah penting. Yang kedua, peranan agensi kerajaan yang diperlu menjadikan sebagai benteng akil yang mempertahankan seseorang sebelum orang tersebut jatuh menjadi muflis. Tan Sri Yang di-Pertua, kita ada beberapa agensi di negara kita. Antaranya di bawah seliaan Bank Negara Malaysia, iaitu Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit yang kita katakan sebagai AKPK, yang tadi yang berhormat Senator Datuk Seri Zuraina pun mengatakan. Mereka ditugaskan antara lain ialah menjadi satu, pengimbang penyebaran maklumat. Yang kedua, kaunseling kewangan. Dan ketiga, membantu menjadi perantaran pemihutang dan penghutang. Memang pada pendapat saya, AKPK itu memainkan peranan yang memuaskan. Namun, persoalan sering timbul adalah, adakah peranan AKPK itu cukup? Adakah peranan AKPK itu berkesan? Adakah peranan AKPK itu ada impak yang bagus? Yang ini soalan yang biasa kita tanya diri sendiri. Sebagai bekas profesor di UTM, saya sendiri, saya memang percaya penyelesaian ialah melalui pendidikan. Oleh itu, saya kata saya percaya pendidikan dan pengetahuan berkaitan kesihatan kewangan adalah sangat-sangat penting. Ia perlu diserapkan kepada setiap seorang dalam langkahnya berkaitan kewangan. Bukan kita nak mendekati mereka selepas mereka dah nak hampir jatuh. Kita perlu memberi peluang dengan izin starting from the point they apply for the financial products. Adakah sistem sedia ada menekankan perkara tersebut? Memang jelaslah tak ada. Seseorang individu memohon, lulus, guna habis, terlepas bayaran, accumulated debts dengan izin dan peringkat inilah mereka approach AKPK. Dan sebenarnya bukan semua yang sedar akan ada AKPK. Ada yang tidak tahu keberkesanan AKPK. Maka jelasnya kebankruptan ini juga berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan kesedaran penerapan seseorang dalam aspek kewangan kesihatan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon kementerian-kementerian yang berkaitan, terutamanya Kementerian Kewangan, mengarahkan institusi-institusi di bawahnya untuk satu, giat meneliti, dua, mengadaptasikan kaedah-kaedah secara customized mengikut isu. Kalau boleh, seseorang itu perlu diterapkan berkenaan dengan kepentingan kesihatan kewangan yang sihat di peringkat di penggajian tinggi lagi. Mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi boleh mewajibkan setiap penuntut institusi
pendidikan tinggi mengambil khusus teras pengurusan kewangan, termasuk juga impak dan bertanggungjawab. Tidak kiralah mereka belajar perubatan ke, muzik ke, kejuruteraan ke, wajiblah mereka semuanya belajar khusus ini. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga perlu mewajibkan seseorang yang ingin memohon pinjaman kewangan daripada institusi kewangan swasta mengikut modul wajib penerangan kewangan, impak dan solusi yang boleh dipohon. Dengan izin, let the borrowers know the assistance that they are qualified for. Kita mesti ingat, kita bukannya memberi laluan kepada seseorang dengan sengaja terlepas komitmen. Yang kita perlu tekankan adalah 3 perkara saja. 1, nilai pengetahuan. 2, memberi ruang kepada seseorang untuk bangun semula. Yang ketiga adalah melansaikan tanggungjawabnya. Sebab itulah kita katakan pendidikan kesihatan kewangan adalah perspektif makro dalam isu kebankrapan ini. Melalui perbahasan yang ini, saya memohon pihak berkuasa untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang sewajarnya, bukan sahaja dari segi penerapan pengetahuan kesihatan kewangan, juga acuan-acuan lain yang boleh membolehkan rakyat sekalian tidak sangkut dengan ancaman muflis. Sekian sahaja, dengan ini saya menyokong pindaan yang dimasukkan. Terima kasih.